ada kita boleh view statement, okey, dan kita boleh tengok holding inventory. Okey, kita membeli emas, kalau kita membeli emas, kalau kita buat GCA, okey, kita beli GSA, kita beli emas QM Sell, okey, kemudian apabila kita QM Sell, kita beli emas, lambat apabila kita beli emas, okey, QM Sell, lambat, internet saya lambat. Okey, dekat sini kita kena letak okey, number account, dan kita kena berapa kita nak letak kat sini. Paling 150 dan kita nak buat melalui FPX dan kita kena tick kotak convert to gold convert. Ini adalah untuk kita buat. Kita boleh, kalau kita ada atas nama kita, kita ada 4 bank, kita boleh letak 4 bank. Tapi kita pilih bank mana yang akan dipulangkan balik 85% tu. Kalau kita nak CIMB, kita letak CIMB kan. Okey, lepas tu kita submit. Okey, sekejap ya. Sekarang ni tadi kita cakap kalau kita dah beli GCA, kita kena pastikan dekat holding inventory ni, tuan-tuan view dekat sini, tuan-tuan akan nampak pada masa bila tuan-tuan beli, pukul berapa, jam berapa dan berapa yang kita dapat. Okey, kita nak tengok kita punya holding tu, kita klik dekat yang warna oranye ni. Okey, kita boleh tengok kita action tadi tu kita buat ke berapa kita punya down payment kita, berapa kita bayar. Okey, berapa current value dan berapa down payment yang kita bayar tadi. Okey, itu adalah kat dalam kita punya GCA. Okey, baik. Kemudian apabila tuan-tuan buat GCA sebagai konsultan, sebagai introducer, kalau introducer kalau dah jadi pangkat introducer, tuan-tuan akan dapat 2%. 2% tu, okey, 2% tu adalah daripada USD yang tuan-tuan beli. Contoh, kalau kita buat 250 USD, so 2% daripada 250 USD itu akan masuk ke dalam gold storage account. Tapi kalau tuan-tuan dah menjadi dealer, konsultan dealer, dia akan masuk ke dalam payout account dalam bentuk USD. Kalau tuan-tuan tak jadi dealer lagi, dia akan masuk ke dalam gold storage account dalam bentuk grammage. Okey, faham okey. Kemudian itu yang GSA saya sebut tadi. Okey, katalah dalam ni tuan-tuan perasan kan, ada GSA, ada listing, ada QM Sell. QM Sell tu kalau kita nak beli. Okey, bila kita nak beli emas, QM akan jual kepada kita, itu QM Sell. Apa pula QM Buy? QM Buy ialah contoh kita kita ada duit, okey, kat dalam kita punya ni, perasan tak? Kat dalam kita punya account tadi ni, kat dalam gold storage account tadi tu, kita ada duit kan, sebanyak RM926. Kemudian kita nak masukkan duit ni ke dalam kita punya bank. So kita kena buy, harga dia banyak ni kan. So dalam akaun GSA kita ada RM929, mungkin komisen kita yang masuk. So kita pun letaklah QM Buy berapa? 900 lah kita cakap Lepas tu kita nak pergi masuk ke dalam bank. Bank mana? Kita tekan bank ni dan kita tekan submit. Okey, barulah dia terus masuk ke dalam akaun. Kan, contoh situasi ni berlaku apabila macam mana situasi ni berlaku tuan-tuan? Situasi ni berlaku, okey. Okey, situasi ni berlaku situasi ni berlaku apabila tuan-tuan kan menjadi introducer. Kan selalu kan banyak komisen masuk kat dalam sini dalam bentuk grammage emas. Okey, dia masuk dalam bentuk grammage emas, tapi dia punya value dia banyak ni. Jadi tuan-tuan nak enjoy tuan-tuan punya komisen, lepas tu nak enjoy tuan-tuan punya komisen, nak masuk, nak pergi ambil kat dalam bank. Itu kita kena guna QM Buy. Tapi kalau tuan-tuan nak gunakan duit ni kat dalam ni, nak buat GCA, boleh tak? Boleh.
kat mana nak buat GCA? Tuan-tuan pergi dekat GCA, okay, request GC. Request GC, okay, nampak tak tadi kita ada okay, bila kita nak request GC, dia akan convert 845 lah, kan 900 tadi, dia akan convert 845. Okay, kita akan go convert 845 kepada Maybank dan kita terus submit. Okay, ingat kan? Okay, baik. Itu kita kalau kita nak request GC. Sebab apa? Sebab bila kita nak request GC, dia akan jadi 85% dapat balik. Okay. Baik tuan-tuan, setakat sekarang ni ada tak nak tanya saya? Tak ada Okay, baik. Lepas tu saya nak cerita juga tentang physical withdrawal. Okay, physical withdrawal ni, okay. Physical withdrawal ni ialah untuk tuan-tuan syarat kalau kita nak withdraw, mestilah syarat semua mesti kena ada kat dalam gold storage account ni, mesti ada duit lah. Macam ni, dia ada 3.21 gram, which is dia punya nilai dia ialah RM931. Okay, tuan-tuan kenalah pergi dekat physical withdrawal, maksudnya kita nak withdraw physical. Tadi kita withdraw duit kalau withdraw duit, kita pergi dekat QM buy. Kita pergi terus transfer ke dalam akaun kita. Okay, sekarang ni kita nak withdraw physical. Kita withdraw physical, okay, nampak tak? Dia naik tu, 931. Okay, sekarang ni kita nak withdraw physical, kita pilih negara Malaysia. Okay, kemudian kita pilih physical withdrawal region. Kita daripada mana? Kalau kita daripada Penang, okay, kita letak kita daripada Penang. Lepas tu dia akan tanya pula, okay, kalau Penang dia ada dua cara dia boleh ambil, iaitu dia nak pergi dekat ATM Penang, dekat jalan residensi tu, dekat Georgetown tu dekat HQ kita, ataupun dia nak slow delivery. Delivery, courier akan hantar. Tuan-tuan jangan takut walaupun courier hantar, dia akan fully covered by insurance. Okay, so jangan risau. So kalau kita nak delivery, kita tekan delivery, kita letaklah kita punya alamat dan I agree. Okay, terus kita confirm. Okay, kita confirm lah kat mana kita. Okay, sebelum tu kita kena tengok dulu stok mana yang kita nak. Kalau kita nak yang ni, kita tekanlah berapa unit kita nak. Okay, 1 unit ke, bersesuaian dengan kita punya grammage kita lah. Kita ada 3.2 gram. 3.2 gram, okey, kita katalah kita nak ambil yang 1 gram, ni tak boleh lah, ni tak lepas sebab dia ada 3.2 gram. So kita ambil lah yang 1 gram, okey, yang 1 gram, ni 1 gram, kita ambil lah 3 unit, 3 gram kan. Kita punya unit yang available ialah 3.2 gram. So kita pun ambil lah yang 1 gram, kita dapat 3 unit, terus confirm, okey. Kalau kita tak nak, kita cancel lah. Okay, baik, itu adalah untuk physical withdrawal. Baik, untuk transfer pula, okay, QM transfer. QM transfer ni tuan-tuan ialah daripada akaun dia tetap, daripada akaun GCA. Okay, kalau kita ada akaun GCA, dia tetap lah mesti daripada akaun GCA. Okay, ni dalam akaun Gold Storage ni. Kita ada sekarang, kita punya nilai RM931. Okay. Selalunya untuk gold transfer ni, kita transfer lah. Kalau macam orang tu, dia dah cukup layak untuk jadi sorry orang tu dia cukup layak untuk jadi dealer. Syarat untuk jadi dealer, dia kena isi form. Okay, yang pertama isi form upgrade to dealer. Yang kedua, dia kena isi consultant agreement. Okay, dia kena sign. Yang ketiga, dia kena make sure kaki dia yang 5 orang tu cukup, 5 orang dan aktif, ada pembelian. Dan yang keempat, dia kena bayar kepada QM Bullion. Okay, so yang dia bayar kat QM Bullion tu, katalah ASH ni, dia tak jadi dealer lagi, dia orang biasa. Dia masih introducer. Dia nak kena bayar, dia kena pergi transfer, dia kena pergi letak yang Bullion punya number tu. Okay, ada kan dia punya account number. Account number nak dapat mana? Selalu leaders akan bagi QM Bullion punya. Ini kita punya account number. Okay, so dekat sini kita transfer
kita letak QM boolean punya number account, description, GEP untuk nama dia ASH contoh kan. Dia submit. RM300 kena bayar. Syarat untuk jadi dealer kena bayar RM300 dekat QM QM boolean Okay. Okay. Itu transfer. Transfer ni boleh kepada sesiapa pun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak transfer dekat siapa-siapa pun boleh. Pastikan kena ada number transfer. Okay. Dan apabila tuan-tuan nak transfer, saya tunjuk satu contoh. Saya tunjuk satu contoh. Tuan-tuan tengok kat sini nak transfer. Contoh saya tunjuk. Saya tunjuk. Okay. Sekejap. Saya tunjuk satu contoh. Okay. Allah lambat. Okay. Ini number account. Okay. Ini number account. Saya copy number account orang ni dan saya log out. Dan kemudian saya masuk ke tadi. Yang tadi tu. Okay. Okay. Login. Okay. Okay. Ingat tak tadi saya nak transfer ke lagi satu account. Saya buat saya buat transfer. Saya akan letak receiver kat sini. Saya kena paste. Okay. Kemudian description. Saya kata transfer GSA transfer contoh macam dia ni nak minta tolong tolong bayarkan untuk dia punya apa-apalah transfer lah hutang dia ke apa dia kan nak beli apa-apa barang dia. Okey, kau nak beli dengan aku boleh tapi kau kena bayar melalui GCA. Macam ni lah. Okey, GSA transfer. Apa-apalah boleh lah apa-apa pun. Okey, kita nak berapa kita nak transfer. Dia tadi ada 900 kan. Okey, kita katalah kita nak transfer 100. Okey. 100 RM1. Okey. Sebab saya nak tunjuk kat tuan-tuan ni. Okey, bagaimana bila saya tekan submit, dia akan tulis nama yang awak nak transfer tadi tu, nama dia Siti MK Semia Berhad. Yes. Tajuk dia okey. Dia kena letak PIN. PIN ni kalau tuan-tuan silap kan, dia ada 6 digit PIN kan. Kalau tak ingat 6 digit ni bila kita cakap kita okey, dia akan naik incorrect PIN. Kalau tuan-tuan silap, dia akan incorrect PIN. Tapi kalaulah kata tuan-tuan betul, dia terus transfer. Itu. Sebab tu 6 digit PIN ni sangat penting. Ada orang masa dia buat register, PIN tu dia main suka hati je letak kan nama siapa-siapa kan. Lepas tu dia dah tak ingat siapa dah orang ni, apalah nama PIN yang aku letak dulu kan, dia dah tak ingat. Okay. Jadi kita kena ingat 6 digit PIN ni. Okay. Kalau kita ingat, barulah kita boleh transfer. Kalau kita tak ingat, kita tak boleh transfer. Okay, faham Okay, yang ni saya tak transfer lah duit dia tadi tu. Okay, jadi dah tadi 931, sekarang 930. Kenapa tuan-tuan? Sebab sekarang ni, sekejap ya, saya tengok. Emas tengah turun. Nampak tak? Nampak tak? Emas tengah jatuh, value dia pun jatuh. Sekarang ni harga emas adalah 1965. Dia dah tadi dia pernah jatuh sampai 1961. Okey. Sambil-sambil Okey, baik. Okey tuan-tuan. Ada tak soalan nak bertanya dalam bahagian GSA sistem? Ada tak nak bertanya? Okay. Ada tak nak bertanya? Okey, apa syarat jadi dealer? Sekejap. Saya akan cerita syarat jadi dealer. Tiada soalan Okey, baik. Kemudian saya nak cerita pasal GCA. Tadi saya dah cerita GCA, sekarang GAE pula. Dalam sistem dia ada button-button ni, okey, button GCA, button GSA, GCA dan GAE. Ini adalah untuk kita membeli. Contoh cara nak beli macam mana ni? Okey, tekan GAE, tekan purchase GAE, pilih GAE kali 10 ataupun GAE kali 5. Okey, lepas tu kita pilih kita punya unit kita nak beli.
Contoh kita nak beli 1 unit. Okey, kita belilah 1 unit dan kita pilih kita nak buat pembayaran dengan FPX. Okey, kemudian submit. Bila kita submit, dia akan keluar macam ni. Harga dia ialah 1504.69. Kita klik kat sini, kita confirm. Bila confirm, dia akan pergi ke method payment. Okey. Kita tekan Maybank to you, kita tekan pay, dia akan pergi ke kita punya bank. Okey, faham Itu adalah cara kita nak membeli. Okey. Dalam ni juga, okey, dia ada list. Okey, purchase kita dah beli, kita tengok dekat list. List ni adalah senarai yang kita dah beli. Kita dah beli, kita tengok. Ini senarai-senarai kita dah beli pada 22 bulan 3, 28 bulan 3, 28 hari bulan 3, 19, 18. Ini adalah senarai-senarai yang dia dah beli. Dan kita nak tahu satu persatu apa yang kita beli, kita boleh klik dekat sini. Mana-mana satu kita klik lah. Dan kita tengok. Okey, dia dah beli nama sekian-sekian, dia dah beli pada 28 hari bulan 3 pada pukul 11.51 pagi. Dia beli sebanyak 2,500 USD. Okey, dan duit dia 10 unit pada masa tu iaitu 28 hari bulan 3. Okey, 10 unit dia beli bersamaan dengan 14,000. Okey, macam tu. So kita tahulah. Okay, awak beli sekarang harga masa awak beli 14,455.14. Ni nak jual macam mana ni? Okay, nak jual senang je. Pergi balik kat sini. 14,000 tadi kan, 14,455 kan. Nak tengok untung ke rugi jual. Kan tadi kita pergi dekat mana tadi? Saya dah tak ingat. Yang mana tadi? Yang ni. Kita pergi dekat action ni, kita terminate. Kalau dia nak jual sekarang, dia ada 10 unit, dia pun nak jual 10 unit. Okey, dia nak jual 10 unit, kita nak tengok untung ke rugi. Terus submit. Okey, kalau awak jual sekarang, awak dapat 10,000 saja. Tadi awak beli 14,000. Memanglah you berada dalam loss position. So, jangan terminate lagi, cancel. Kalau siapa-siapa yang tak tahu nak kira lah, ini cara yang paling senang. Nak tengok untung ke rugi. Okey, so jangan terminate lagi. Rugi lagi. Okey. Okey, macam mana pengiraan GE kali 10 nak tahu untung ke rugi? Macam tadilah, macam saya cakap tadi tu. Senang je. Kita pergi sekali lagi saya tunjuk. Kita nak tahu untung ke rugi. Kita klik kat sini. Ini paling senang Pengiraan tu sebenarnya hari Rabu. Tapi ini saya nak bagi tahu paling senang. Pengiraan untung rugi hari Rabu. Hari ini adalah sistem dan juga affiliate. Okey, affiliate saya tak masuk lagi. Saya masuk sistem dulu. Nak tahu saya tunjuk sikit saja. Klik dekat sini yang color orange ni. Okey, pergi dekat bawah, kita tengok kat sini kita bayar hari tu 2,929.6.16. Okey, kita beli hari tu harga dia ialah kita tulis sikitlah 2929.16. Dia beli hari tu. Sekarang kita nak tengok, saya nak terminate ni untung ke rugi. Okey. Kita pergi tadi dekat tempat yang bawah ni kan. Kita pergi kat hujung, action. Pergi terminate. Jangan terminate betul-betul. Kita pergi tengok saja. Okey, ada 2 unit. So, kita letak 2 unit. 2 unit. Okey, kita submit. Submit. Okey, tadi kita beli berapa? 2929. Sekarang kalau kita nak terminate, cash up yang kita akan dapat 2348. 2348 tadi kita beli 29. So, rugi ke untung? Rugi. Kalau kita tak tahu kira pun dia dah tulis kat sini. Warning, you are terminating at a loss position. Loss. Okay? Rugi. So, jangan terminate. Cancel. Jangan pergi submit. Macam tu. Itu paling senang nak kira, kita nak tengok kita punya untung ataupun rugi. Okay? Calculation hari Rabu. Saya tak ajar calculation. Saya cuma ajar sistem saja. Saya cuma share sistem saja. Okay? Baik. Ini listing, ini purchase. Okay, ini termination adalah kita punya bila kita dah terminate, okay. Bila kita terminate dalam masa 14 hari dia akan ada lagi view dekat sini, kita boleh tengok, okay. Kita boleh tengok dulu kita terminate berapa hari bulan,
berapa hari bulan kita terminate, 20 hari bulan 3, dia masuk sebanyak 2,350, dia kredit dekat JSA sebanyak 8.128 8.12852 gram. Ini history dia. Kita boleh check lah. Kita boleh check dekat JSA kita masuk tak. Kita pergi home, okay. Kita pergi dekat JSA kita, view statement, okay. Kita check pada 28 hari bulan ada tak masuk sebanyak 8 gram. Okay, ada tak masuk. Okay, pada 20 hari bulan 3 masuk 8.2 gram ada masuk. Ini dah masuk lah ni. Okay, ini kita dah confirm lah dia dah masuk. Sebab kita check balik, sebab kita terminate masuk balik dalam JSA. So kita boleh check balik lah dekat view statement JSA tadi tu. Okay, kalau kita check pergi ke bank, dekat tempat tadi tu dia tak letak tu JSA, dia akan letak pergi ke bank. Macam tadi sekali lagi saya tunjuk termination. Okay, kita letak termination list. Okay, tapi ni saya semua letak JSA. Okay, kalau kita pergi bank, dia akan letak payment currency ringgit Malaysia, payment amount banyak ni, payment date 20 hari bulan 3 dan payment method credited to bank account. Dia tulis kat sini. Dia tak letak credit to JSA, dia letak credit to bank account. Okay. So tuan-tuan boleh check history. Kalau macam pening-pening, saya tak ingat lah saya terminate hari tu pergi JSA ke pergi bank. Okay, boleh check dekat list terminate, tengok dekat sini. Okay, tengok kat sini terminate payment method pergi ke bank atau pergi ke GSA. Okay. Okay, boleh. Okay, kemudian kita tengok pula kat sini dalam sistem ni, tengok kepada holding inventory. Holding inventory ni holding inventory, kita view dekat sini. Okay, tuan-tuan tengok kat holding inventory ni. Okay, kalau dia loss, memang loss lah. Kalau dia gain pun, tuan-tuan kena campur lagi 7%. Baru betul-betul gain. Baru betul-betul untung. Kalau dekat sini dia hitam, katalah dia letak USD, katalah 20 kan USD. Hitam. Tapi tuan-tuan kena make sure adakah hitam tu, selepas kita terminate tu, adakah itu adalah termasuk dengan kos kita punya spread 7%. Okay. Itu pun diajar dalam calculation GCA. Okay, baik. Okay, ini adalah user setting yang lagi satu benda yang saya nak bagi tahu sangat, yang tadi saya bersembang dalam kereta sebelum saya sampai rumah tadi, tuan-tuan. Berkenaan dengan ada lagi ke saya ni? Ada lagi okay. Tuan-tuan boleh unmute lah. Kadang-kadang saya macam saya ni ada lagi ke kat dalam ni? Takut tertendang keluar. Sorry, okay. Tuan-tuan tengok dekat sini, edit profile. Okay, edit profile. Tuan-tuan boleh tengok edit profile ni dekat user setting ni, bank account. Bank account ni tuan-tuan kena pastikan, bagi tahu dengan anak buah tuan-tuan, pastikan ada number account, ada dia punya details, dan ini kalau kita nak tambah dia kena letak nama bank account, nama bank dan bank account, nama orang dan account daripada negeri mana. Dulu bank account dan juga nama bank saya. Sekarang account holder, nama siapa dan country mana tu kena letak, wajib. Okay. Kemudian kena attach dengan kita punya bank statement. Okay. Bila bank info ni dah lengkap, okay, barulah kita tengok KYC. Okay, KYC kita pula, kalau kita dah attach, okay, so dia akan letak approve, barulah kita boleh buat transaction untuk GCA ataupun any termination. Tapi kalau nak beli JE kali 5 atau JE kali 10, tak perlu approve KYC pun boleh. Tapi kalau nak terminate, kena approve KYC. Sebab itulah kena tuan-tuan kena ingatkan anak buah tuan-tuan supaya sentiasa alert kalau KYC belum approve ataupun bank account belum lengkap. Sebab kita tak nak nanti bila sampai dekat harga emas dah tinggi, pada masa tu nak terminate, pada masa tu kita dah kelang kabut. Memang tak boleh lah. Sebab KYC dia tak akan approve malam ke malam. Kalau malam lah, harga naik malam, tiba-tiba dia nak approve dan immediately. No, takkan berlaku macam tu. So kita prepare dulu, ingatkan anak buah, tolong tadi saya dah baca dah kan, berapakah statistik KYC yang belum
lulus belum, masih pending yang tak buat apa-apa. Okay. Maksudnya JE tidak perlu kira lah kan, sebab dia dah tunjuk kita rugi atau kita atau tidak kalau kita terminate. Betul ke Puan? Betul, sebenarnya kita tak nak kira pun boleh. Kita boleh je tengok kat situ sama ada kita dah untung atau kita rugi berbanding dengan harga kita masuk dengan harga kita beli. Tapi kadang-kadang orang ni kan dia ada target. Saya nak untung 20%. Kan? Saya nak untung 30%. Jadi daripada tu dia kena kira jugalah. Is it saya dah untung ni, is it dah untung saya ni dah untung berapa persen? Untung 10%, untung 20%, untung 40%. Boleh je tuan, tak ada masalah. Mana-mana yang kita rasa, oh ya aku dah untung banyak ni, terminate lah. Terminate lah kan, dah untung kan. Boleh. Tapi kalau nak kira, kena ambil kalkulator sikit lah. Tapi kalau macam sekali lalu tu, dekat situ memang dah boleh tengok. Sekejap terus boleh nampak. Kita buka sistem lah. Okey tuan. Ini yang saya cakap ni, my email dan mobile. My email dan mobile, okey, kalau hari tu, kalau kita tadi register pakai mobile phone, dia dekat email ni tak ada tahu. Dia adakah satu lagi number dekat sini cakap bind. Bila bind, kita kena letak email. Bila kita letak email, dia akan suruh kita verify dekat email. Boleh Jadi sekarang ni tak perlu lagi dah. Macam dulu, kita kena letak register email, betul? Sekarang ni tak register email pun boleh. Kita boleh register melalui handphone saja, pakai nombor telefon saja. Tak perlu letak email. Tetapi kalau nak senang, bagi saya suka letak email sebab saya boleh tahu email ni siapa punya, anak saya punya ke, suami saya punya ke, kan. Kalau nombor telefon kadang-kadang kita tak ingat nombor telefon siapa, kan. Macam tu. Okey, ini adalah bagaimana saya cerita dulu melalui slide. Kejap lagi saya akan buat dalam bentuk lukisan. Tuan-tuan, apabila kita register sebagai dulu-dulu kita ingat balik, kita register sebagai quantum metal, kita register by that time kita akan jadi sebagai customer. Okey. Bila customer, sorry, ini adalah produk. Saya cepatkan sikit. Okay. Apabila kita jadi introducer, kita akan buka akaun GCA dan kita kalau boleh kita letaklah RM10. Kenapa kita kena letak RM10? Sebab kita nak bagi dia pengalaman untuk bagaimana nak buat transaction. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni dah register dia jadi introducer. Lepas tu dia cakap, tak naklah buat GE lagi sebab kita faham. Mungkin pada masa tu dia tak percaya lagi dengan QM ataupun dia tidak ada duit. Kita faham. So kita tak boleh insist orang tu untuk beli JE immediately. Biar bagi dia masa. Tetapi kita boleh tunjuk dengan dia kalau kita rasa dia okey lah. Cakap, boleh tak saya tunjukkan kepada cik, boleh tak saya tunjuk kepada puan bagaimana nak buat transaction melalui website ni, melalui kita punya app ni, supaya nanti kalau puan nak beli atau cik nak beli senang. Sebab tak perlu lagi suruh orang beli apa, sebab benda ni semua dekat fingertips. Serendah RM10. Kita nak bagi tahu dengan dia bahawa kita ni mudah sangat, RM10 pun kita boleh beli. Macam mana tu? Dia katanya. So kita pun buka lah akaun, kita pun buatlah, belilah akaun kepada dia GSA RM10. Itu adalah bukan kita nak kenakan dia, kita nak bagi dia pengalaman supaya dia tekan-tekan, oh macam ni, oh macam ni, oh macam ni. Okey, saya dah tahu dah. At least kita bagi dia pengalaman membeli GSA serendah RM10. Kemudian apabila dia menjadi customer, dia nak jadi introducer. Apabila dia nak jadi introducer, of course dia kena beli 1 JE kali 10. Wajib. Apabila dia membeli JE kali 10, maka dia pun akan jadilah introducer. Sebelum dia nak jadi introducer ni, tuan-tuan, dia kena bagi tahu kepada leaders di atas dia. Tiap minggu saya pesan nak kena bagi tahu dengan leaders. Bagi tahu apa? Bagi tahu leaders, saya dah beli JE kali 10 1 unit. Boleh tak leaders pergi promote saya sebagai introducer? Jangan pula leaders tu pun benda ni. Apa benda ni aku tak faham lah. Jangan pula leaders tu cakap macam tu. Untuk makluman tuan-tuan, selagi leader tuan-tuan tak promote tuan-tuan
sebagai introducer, dia kena pergi dekat dia punya laman web dia, dekat bahagian dia punya consultant, dia ada dekat hujung sekali tu nama tuan-tuan ada kali hitam, promote. Kita kena klik hitam tu sebagai kita promoted dia sebagai introducer. Apabila kita dah promoted dia sebagai introducer, barulah dia menjadi introducer. Bila dia jadi introducer, barulah dia dapat enjoy commission 2% atas pembelian dia sendiri ataupun di pembelian orang yang dia introduce di bawah dia. Faham ya tuan-tuan? Okay. Sebab tu saya cakap kena bagi tahu kepada leaders tolong promote. Tolong promote. Kalau selagi leaders tak promote lagi itulah tuan-tuan tak dapat commission. Okay. Sebab tu tengok kenapa dalam GSA saya kosong ni. Memanglah kosong sebab leaders tuan-tuan tak promote tuan-tuan jadi introducer. Kan? Alright. Sebab tuan-tuan tak boleh nampak. Leader tuan-tuan je yang nampak. Okay. Alright. Apabila menjadi introducer, apabila tuan-tuan membeli GSA, setiap kali buat GSA, setiap kali buat GSA, GCA, tuan-tuan akan dapat 0.5%. Kalaulah tuan-tuan buat gaji tuan-tuan bulan ni 1,000, contoh 1,000 tu sebab saya nak bagi mudah pengiraan. Katalah gaji tuan-tuan 1,000, tuan-tuan buat GCA, GSA. Berapa yang tuan-tuan dapat commission? Tuan-tuan akan dapat commission sebanyak berapa? RM5. Jadilah RM5. Siapa nak bagi kan? Dapatlah RM5 kalau buat 1,000. Okay. Lepas tu, saya tak cukup duit lah. Saya nak beli JE kali 5 lah. Okay, boleh. JE kali 5 berapa? $25 kan? $25 kalilah dengan 1.5%. Bermakna dapat berapa? Dapat 0.375%. $25 kali dengan 1.5% akan dapat 0.375. Okay, USD kali dengan 4.6 foreign exchange, dapatlah RM1 lebih. Okay, sekarang ni kalau lah, okay, saya nak beli pula JE kali 10. Okay, JE kali 10 $250. Kali dengan berapa? Kali dengan 2%. Berapa dapat? Dapat 5. 5 kali dengan foreign exchange 4.6. Dapatlah RM23. Semua tu bukan dalam bentuk duit tau, dalam bentuk Gramage, dia akan masuk ke dalam akaun GSA tuan-tuan. Okay. Sebab dia tak jadi lagi dealer, dia masih jadi introducer. Okay. Masuk dalam bentuk Gramage dalam akaun GSA introducer. Okay. Lepas tu, apabila tuan-tuan menjadi introducer, tuan-tuan pun, tadi ada tadi dalam ni tanya saya macam mana nak jadi dealer. Okey, nak jadi dealer, dia akan masuk dalam rank consultant. Ini baru kita panggil consultant. Consultant tu, siapa dia consultant? Consultant tu dealer developer, merchant developer, senior merchant, itu semua consultant. Okey. Baik. Macam mana kita nak tahu status kita dah jadi introducer? But dalam homepage kita tu, dia tak tulis tau. Kalau kita introducer, dia tak tulis kita introducer. Kita tak nampak kita jadi introducer. Sebab tu, kita kena tanya dengan leaders kita, dah promote ke belum? Kalau dia cakap dah promote, kita pun belilah, try beli. Masuk tak? Belilah sikit pun tak kisah. Masuk tak? Ada Gramage tak masuk ke dalam akaun GSA? Kalau kita beli tak ada Gramage masuk ke dalam akaun GSA, sah-sahlah dia tak promote lagi. Okay, itu saja yang kita boleh tahu. Sebab dalam web homepage kita tak nampak kita jadi introducer. Unless kita jadi dealer, baru dia tulis kat situ consultant/D, dealer. Okay? Faham Okay, baik. Macam mana nak jadi kelebihan menjadi konsultan? Konsultan iaitu dealer dan ke atas. Apabila nama konsultan tu bermaksud dealer dan ke atas, berhak mendapat komisen dari sales group mengikut status. Mengikut status dealer developer, merchant. Memaksimumkan pendapatan dari hasil jualan. Dia berapa banyak lah hasil jualan. Dia dapat immediate tau. Immediate commission. Konsultan mempunyai payout account. Macam tadi lah saya cakap, kalau dia dah jadi dealer, so sebelah kanan tu dia ada satu kotak payout account. Dekat dalam payout account tu lah, dia kalau macam, okay, katalah saya sekarang dealer. Saya sekarang dealer. Saya jumpa dengan seorang tadi klien. Saya cakap, Mr. Client,
saya dah buat QM, ni, dia pun berminat. Okey, Mr. Klien tadi telah membeli 1 unit JE kali 10. Apabila dia membeli tekan butang saja, membeli, dah siap dah, complete dah, successful dia punya transaction, maka Zoop terus masuk kat dalam account payout saya sebanyak, kalau saya dealer bermaksud saya dapat 7%. 7% bermaksud 7% daripada 250, sebab dealer 7%, kejap lagi saya tunjuk dealer 7%, 250 kali dengan 7%, bermaksud saya dapat 17.5 USD. Kita kali dengan foreign exchange sekarang katalah 4.6, so saya dapatlah RM80.50. Tapi dia tak payout account, dia tak bayar dalam bentuk ringgit dia masuk dalam bentuk 17.5 USD. Masuk terus kat dalam payout account kita 17.5 USD. Sebab kita adalah dealer. Okay? Tiap-tiap hari kalau orang beli, tiap-tiap hari duit masuk. Tiap-tiap masa duit masuk. Setiap saat duit masuk. Okay? Kalau kita ramai orang beli, ramailah, banyak kalilah masuk. Okay? Jangan terkejut kalau satu hari tuan-tuan boleh cecah income orang beli tu, boleh cecah income 10,000, 11,000. Saya pernah tengok satu saya punya stock leader saya income 100,000 satu hari, 100,000 lebih satu hari. Tapi bukan orang dia 40 orang, bukan orang dia 400 orang, ramai sebab usaha gigih. Kita kena sentiasa bukan kita nak menjual barang emas kepada orang, tapi kita nak educate orang untuk menyimpan emas. Hasil daripada itu kita dapatlah habuan kita. Okay? Konsultan mendapat 7% atas pembelian gram GSA yang menggunakan payout account. Okay. Apabila tuan-tuan, komisen dah masuk kat dalam account payout. Okay. Tadi saya cakap 17.5 kan kalau dia dealer kan. Okay. Apabila daripada account payout tu, dia nak beli GSA. Dia terus pergi dekat QMCell, method payment daripada account payout. Pada masa tu dia beli GSA, dia tak perlu tolak 7% spread. Dia dapat diskaun. Bermaksud kalau duit dia RM10, dia terus dapat RM10 punya emas. Okay? Kalau sekarang kita beli RM10, kita dapat RM9 30 sen, bukan? Sebab kita ada spread 7%. Tapi sekarang kalau dia tu adalah dealer, dia membeli akaun GSA melalui payout account, maka dia mendapat diskaun 7%. Untung kan? Untunglah. Okay. Baik. Bagaimanakah program ini berlaku? Kalau kita introducer, okay, kita dapat, kalau kita beli JE kali 10, kita dapat 2%. Kalau GEE kali 5, kita dapat 1.5%. Kalau GSA, kita dapat 0.5%. Okey, setakat sekarang ni, ada tak yang nak bertanya saya? Tak ada Kalau nak bertanya, terus unmute je bertanya. Okey, introducer, new sales dapat 2%. New sales dapat 2%. Katalah, introducer saya Siti saya telah introduce kepada Puan Aminah. Puan Aminah telah membeli kepada saya 1 unit JE kali 10. Dia adalah introducer baru kan? New sales kan? Saya dapat berapa? Saya dapat 2%. Tetapi Puan Aminah juga telah menjadi introducer. Kali kedua, Puan Aminah telah membeli 1 lagi unit JE kali 10. Saya dapat apa? Siti dapat berapa? Siti tak dapat sebab Siti pun sama dengan Puan Aminah punya level. Siti pun introducer, Puan Aminah pun introducer. Puan Aminah dapat berapa? Puan Aminah dapat 2%. Siti dapat berapa? Siti tak dapat persen. Okey. Okey, macam mana nak jadi dia jadi introducer? Sekejap cik. Tengah ni nak jadi. Ni nak jadi dealer. Ni dah datang dah ni. Nak jadi dealer daripada introducer. Tuan-tuan kena nak jadi dealer daripada introducer. Dealer dapat berapa persen dulu? Kita tengok dulu berapa persen dia dapat. Kejap lagi saya cerita. GAE kali 10 dia dapat 7%. 7% lebih kurang RM80 lebih. Kalau introducer 2% lebih kurang RM20 lebih. Ini RM80 lebih. Lebih kurang dalam RM50 lebih beza. Okay. Kalau GAE kali 5 dia dapat 5%, GSA dapat 2%, dealer tu dealer dia dapat 1%. Kalau tadi introducer tu introducer dia tak dapat persen. Tapi kalau dia dealer, bawah pun dealer beli, dia dapat overriding atas grup dia 1%. Okay. Bagaimana nak jadi dealer?
Untuk kelayakan menjadi dealer, anda perlu mempunyai personal sales 30,000 untuk unit JE kali 10 dan JE kali 5 dan minimum 5 direct. JE kali 5 ni maksudnya ialah GAE kali 10 mesti 30,000. Tetapi JE kali 5 tu kan kita kena ada 5 orang direct kan. Kalau kita dah dump in satu orang tu dah 30 unit, yang lagi 4 orang tu kita boleh beli JE kali 5. Kejap lagi saya akan tulis. Saya akan tulis jadi lebih nampak jelas. Lebih nampak jelas. Kejap lagi saya tulis akan nampak lebih jelas lah. Okay, sekejap. Hebat. Kemudian lepas dealer akan jadi dealer developer. Dealer developer macam sama juga dealer, dia akan dapat 7% juga. Dengar tak? Okay. Dia akan dapat 7% juga. Sama juga dengan JE kali 5 dia dapat juga 5%, DSA dapat 2%, tapi dealer developer tu dealer dia akan dapat tambahan 2.5%. Macam tu. Okay. Bagaimana nak jadi dealer developer? Dealer developer dia akan layak dealer developer iaitu perlu ada 5 orang dealer dan juga dia ada 150K dalam group sales dia. Okay. Okay. Ini adalah merchant. Merchant dia dapat 14%. Kalau untuk JE kali 5 dapat 10. GSA dapat 3.5. Merchant to DD 3.5. Merchant to dealer 7%. Merchant to introducer 12%. Okay. Bagaimana nak jadi merchant? Layak jadi merchant, anda perlu ada 5 dealer, developer dan 25 dealer bersamaan dengan 750K group sales. Okay. 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 Nampak tak? Ini benda yang sama juga. Kejap lagi saya akan nikan dalam bentuk saya akan buat tulisan lukisan kejap lagi. Okay. Dealer. Okay. Kalau satu klien 6 unit, dia perlu ada 5 orang dealer. Jadi 6 unit kali 5 klien dapat 30 unit. So 6 JE kali 10 atau 30K direct sales. Okay. Ataupun dia ada 10 orang klien, which is satu klien tu ada 3 unit. So dia akan jadi dealer juga, ataupun dia pasang 30 kaki dan setiap orang beli satu unit, dia akan jadi dealer juga. Okay. Dealer 7%. Okay. Ini tadi dealer developer. Bawah dealer developer mesti ada 5 orang dealer. Dealer to dealer dapat 1%. Okay. Dan juga group sales dapat 3.5%. Dealer developer to dealer ialah 3.5%. Okay. Okay. Tadi saya tersilap dealer developer to dealer tu bukan 2.5 3.5. Okay. Merchant di bawah merchant mesti ada 5 orang dealer developer dan 25 orang dealer. Barulah dia dapat 14% sebagai merchant. Okay. Ada soalan tak nak bertanya? Saya akan melukis dekat sini untuk tuan-tuan nampak lebih jelas. Mulai Julai. Sorry hari tu saya cakap Jun kan. Sebenarnya bukannya Jun, Julai Mulai Julai barulah jadi dealer 30K. Sekarang ni masih lagi 27K. Okay. Kalau merchant tu tak ada productivity, maksudnya dealer semua. Kalau merchant tu tak ada productivity, maksudnya dealer semua tak aktif, akan turun pangkat ke macam mana? Okey. Dalam quantum matter, okay, saya jawab dalam quantum matter, as long as kita dah achieve pangkat satu-satu pangkat, contoh dia achieve dealer ke, dia achieve merchant ke whatever, walaupun kita tak buat masa sekarang walaupun kita
tak achieve target or whatever, sebab macam quantum method dia tak ada target monthly ke apa, dia target untuk kenaikan pangkat je. Jadi kalau dia tak aktif, dia tak buat, dia takkan turun pangkat. Dia akan macam tu saja. Itulah untungnya kan. Tapi kalaulah anak buah dia tu aktif, anak buah dia melepasi dia, so dia tak boleh dah makan overriding anak buah dia lagi dah. Okay. Macam mana nak cepat orang bawah kita, tak faham soalan. Macam mana nak cepat orang bawah kita jadi dealer? Nak bagi orang bawah kita jadi dealer ke Puan Dayang? Macam mana nak cepat orang bawah kita jadi dealer? Okey, macam ni. Saya share. Kita fahamkan konsep ini dulu. Saya tolong fahamkan dekat tuan-tuan konsep macam ni. Kejap ya. Okey. Baik. Tadi saya nak summarikan balik apa yang saya cakap tadi. Nak jadi, mula-mula saya akan start dengan introducer. You register, you akan jadi customer. Okay. Sorry. Okay. Bila you register, you jadi customer. Apabila you beli GAE kali 10 sebanyak 1 unit, you akan jadi apa? Introducer. Okay. Apabila jadi introducer, okay tuan-tuan, anda dah layak enjoy berapa persen? 2% kan? Okay. Sekarang ni saya nak buat rajah macam ni. You, okay, you kat sini, adalah introducer. You kena pasang at least 5 orang kaki. 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5 kaki? Sebab syarat untuk jadi dealer, you kena at least ada 5 kaki. Tapi you kena ingat, you tadi ada beli 1 unit kan? GAE kali 10. Berapa unit? 1 saja. Boleh tak saya nak beli banyak? Boleh. Tetapi untuk pengiraan menjadi dealer, dia tak kira you punya unit. Dia kira di bawah you. Ni, yang ni, di bawah you ni. Ini. 30K. 30,000. 30,000 lebih kurang dalam 27 unit. Lebih kurang. Sekarang 27 unit. Okey. Kalau you nak beli 10 pun, you belilah. Dia takkan kira you punya unit untuk masuk pengiraan sebagai dealer. Contoh, you. Lepas tu dekat nombor 1 ni, you letak nama siapa? You letak nombor 1 ni, you punya wife. Wife you, wife. Yang ni anak. Contoh, anak nombor 1, anak nombor 2, ini anak nombor 3, ataupun yang ni, mak. Contoh. Sekarang ni kita ada duit banyak. Contoh, ini contoh kalau kita ada duit banyak. Kita beli dekat kita 1 unit cukup lah. Kita letaklah dekat wife ni 30K. Okay. Dekat wife ni kita letak 30K. Dah boleh jadi dealer tak belum? Dah boleh jadi dealer dah. Dah cukup syarat 30K. Tapi tak cukup syarat untuk kaki 5 ni. Lagi 1. Okay. Yang lagi 1 ni. Okay. Dia kena syarat. Syarat yang ni kena aktif. Okay. Macam mana nak aktifkan diorang? Nak aktifkan diorang mestilah, okay, kita kena beli dekat diorang ni at least GAE kali 5. Berapa harga? RM113 contoh. 0.38 contoh ini pun RM113.38. Ikut harga semasa lah. Ni RM113.38. Yang ni pun RM113.38. Okey. Boleh tak dia jadi dealer? Cukuplah syarat dia nak jadi dealer. Sebab, okey, syarat nak jadi dealer, okey, yang pertama,
ada 5 orang direct line yang aktif. Aktif tak? Direct line ni. Aktif kan? Ni aktif, ni aktif, ni aktif, ni aktif, ni aktif kan? Aktif tu maksud dia ada pembelian lah. Okey, dah lepas. Yang kedua, cukup tak 30K 30K bagi ni 30K dari GAE kali 10. Cukup tak? Cukup. Lepas dah. Okey. Yang ketiga. Okey. Dia kena buat bayaran. Bayaran sebanyak RM 300 kepada QBEB. Yang tadi lah saya cakap pergi transfer tadi daripada akaun itu, dia kena transfer 300. Okey, dia dah buat bayaran. Yang keempat, dia kena isi borang consultant agreement. Dia kena isi dia kena sign. Okey, ada borang tu, dia dah isi dah. Okey, lepas. Yang kelima, dia kena buat apa? Dia kena isi ada satu form dalam WhatsApp form. Okey, WhatsApp tu nama dia upgrade to dealer. Bila dia isi upgrade to dealer punya form ni, okey, dia lepas. So kita check balik. Okey, kita check balik dia ada tak 5 orang direct? Okey, dia dah ada 5 orang direct. 5 orang direct tu aktif tak? Aktif. Dia ada tak 30K dalam JE kali 10? Dia ada 30K JE kali 10. Okey. Saya kecilkan sikit. Dia ada tak buat bayaran kepada QBEB? Ada. Dia ada tak isi borang consultant agreement? Ada. Dia ada tak isi borang form WhatsApp tu? Ada. Last kali dia kena email semua-semua ni. Email yang ke atas ni, okey, kepada care@qbeb.org. Kena email. Okey, bila dah email ni semua, barulah dia akan dilantik dalam sehari atau 2 hari, barulah dia approve menjadi dealer. Faham? Okey, itulah dia punya syarat-syarat nak jadi dealer. Okey, tuan-tuan, ada kalau siapa yang tak nak tanya lebih kan? Ini saya cakap, ini saya ikut ni. Okey, boleh tanya saya Okay, saya nak tengok jap. Untuk syarat jadi dealer, adakah setiap 5 orang bawah mesti buat sales 6K? Tak semestinya 6K. Jumlah keseluruhan 30K walaupun salah seorang dah sale 20K. Tak kisah macam mana pun. Asalkan kita campur ni satu, okey, asalkan kita campur ni 1, 2, 3, 4, 5 ni 30K. Jumlah dia 30K. Tak kisahlah dia ni 10 ke 20 ke, tak kisah. Campur-campur 30K daripada GAE kali 10. Okey? Okey. Tak kisah janji 30K daripada GAE kali 10. Okey. Okey, lagi satu saya nak bagi tahu. Boleh tak? Okey, macam ni ada orang tanya saya lah. Ada orang tanya saya macam ni. Boleh tak? Sekejap. Saya ni kan nak pakai kalau lain pula. Okay. Boleh tak? Kalau kan wife ni dia tak ada 30K. Saya tak ada modal 30K. Saya ada 10K je. Boleh tak? Tak boleh lah sebab tak cukup 30. Tapi wife saya dulu dia masuk 10K. Untung dia jual. Lepas tu dia masuk pula 10K. Lepas tu untung dia jual. Lepas tu dia masuk pula 10K. Total 30K. Boleh tak? Boleh. Dia maksudnya kan quantum metal ni punyalah mudah walaupun tuan-tuan tidak ada currently pada masa tu 30,000 pun tak kisah as long as kita ada history. Ini saja yang sebenarnya 10K je yang current kan. Tapi kita ada history 1, history 2 ni kita campur-campur ni kita dapat total dia 30K. Masih jadi layak jadi dealer. Okey. Okey, kejap saya tengok checkbox. Anak bawah 18 tahun boleh beli JE ke? Untuk anak untuk JE kali 5 satu unit je atau kena? Okey, anak bawah 18 tahun kita kena register bawah nama kita. Boleh beli JE? Okey.
Untuk jadi dealer adakah perlu ambil exam buat masa ni? Belum lagi di ni. Mungkin kuat puasa pada 1 Julai kot. Sebab hari tu saya cakap saya nak tanya dengan HQ. Saya terlupa pula. Allahu Akbar. Minta maaf. Memang kena ambil exam tapi belum buka puasa lagi lah saya rasa. Sebab beberapa hari lepas saya punya agent bawah saya, downline saya ada 4 orang jadi dealer dah lepas semua. Tak perlu ambil exam lagi. Mungkin mungkin 1 Julai kot kuat kasa. Nanti saya akan confirmkan balik yang ni. Saya tak pasti. Ya, kena ambil exam tapi saya tak pasti bila kuat puasa. Okay. Puan, kalau kita dah capai dealer ikut syarat yang Puan cakap tu, kita layak dapat 7%, betul. Orang yang di bawah kita yang layak jadi introducer, adakah dia akan menjejaskan persen kita? Okay. Macam ni Okay, saya terangkan macam ni. You dealer. Bawah you, okay. Katalah si Ali ni, okay, saya kata namakan dia Ali. Ali ni first time nak beli. First time Ali nak beli GA kali 10. So berapa Ali dapat? Ali 0%. Berapa yang you dapat? You dapat 7%. Okay. Ali ingat Ali tadi dia dah beli 1 JE kali 10. Ali dah layak sebagai apa? Ali dah layak sebagai introducer. Okay. Baik. Ini kali pertama Ali beli. Kali kedua, second time. Okay. Second time Ali beli GAE kali 10. Berapa Ali dapat? Ali akan dapat 2%. Okay, berapa you dapat? You dapat 5%. Sebab you 7. Ali 2%. 7 tolak 2, you akan dapat 5. Okay, nampak tak? Okay, nampak Okay, harap dapat menjawab soalan tadi. Kalau saya tak menjawab, tolong unmute dan tanya saya. Kalau tak jadi dealer developer, okay. Dia tak menjejaskan, dia cuma masing-masing mendapat hak masing-masing, okay. Adi dia dapat 2, of course kita tak dapat 7 lah, kita dapat 2%, okay. Kita dapat 5%, sorry. Kalau nak jadi dealer developer, macam mana? Bagaimana orang bawah kita masih introducer lagi untuk naik jadi dealer? Okay. Baik, nak jadi dealer developer, tadi saya dah cakap dah. Okay. You dealer kan? You pangkat apa? You pangkat dealer. You nak jadi dealer developer, you kena ada bawah you, kena ada 5 orang dealer. Ini dealer, ini dealer, ini dealer, ini dealer, ini dealer. Barulah you akan jadi dealer developer. Okay, nampak Okay. Bagaimana orang yang di bawah kita masih introducer lagi untuk dinaikkan menjadi dealer? Samalah. Kalaulah dia ni, okay, tadi kita cakap you nak jadi dealer developer, you kena ada bawah orang you, di bawah you direct you kena ada 5 orang dealer. Kalaulah seorang ni si Ali menjadi, dia tak jadi lagi dealer. So of course Ali ni kena ada di bawah dia 5 orang. 5 orang ni kena buat sale berapa? Kena buat sale 30k. Barulah Ali jadi dealer. Nampak tak? Faham ke tak faham? Faham Okey, baik. Kawan saya kena ambil exam bulan lepas ambil exam. Exam dia ni kot yang okey, sekarang ni bila kita jadi dealer, kita kena ada ambil exam. Exam tu kita kena masuk kat dalam apa ni orang cakap universiti QM. Okey. Tapi mungkin tak dikuat kuasa sepenuhnya lagi. Mungkin 1 Julai kot. Nanti saya confirm balik yang ni Saya tak berani nak komen yang ni. Saya tak berani nak komen. Nanti saya confirm balik Ali tu jadi introducer kalau dia kena promote kan. Kalau tidak, dia tak boleh
jadi introducer lah walau dia beli betul-betul. Jadi Ali ni tadi, okey, Ali ni, okey, sekali lagi saya cakap Ali ni kena promote. Dah dia dah cukup dah 3. Ali tadi, kalau Ali jadi introducer, Ali of course lah kena promote jadi introducer. Kemudian Ali nak jadi dealer kena 30K. Ya. Ali nak jadi introducer, dealer ni lah kena promote jadi introducer. Sebab kat dalam web page dia tu, okay, dia kan ada, saya tunjuk sekarang je. Saya stop kat sini sekejap. Saya pergi balik dekat skrin saya dekat sini. Tuan-tuan tengok ini contoh saya nak share. Saya nak tunjuk. Konsultan, tuan-tuan nampak tak? Konsultan, bila klik kat konsultan, alamak. Sekejap, kita masuk balik. Bila dia jadi dealer, ni pangkat dia dealer tau. Dia tekan dekat konsultan, dia akan nampak orang dia kat bawah dia ni tau. Nampak tak? Nampak tak ni? Orang kat bawah dia ni, ini semua ni, kita nak tahu ni dia dah beli ke belum, kita tengok kat sini. Nampak tak? JAE kali 10. Dia dah beli tau. JAE kali 10, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit. Yang ni 37 unit dia beli. Ni isteri dia. So dia, ni kakak dia. Dia tak, ni lah sebab dia nak pergi dealer kan. Okay, dia tak promote lah. Tapi kalau dia jadi macam ni, satu ni dia dah promote dah. Ini dia tak promote. Selagi warna hitam ni dia tak promote. Sebab ni dia letak beli JE kali 7 itu sebab kakak dia, tapi duit dia orang kata kakak dia, kakak dia nak masuk, kakak dia cuma cakap dia nak invest, dia tak nak jadi dealer ke apa, dia suruh adik dia tolong tengokkan, so dia tak promote lah, kan. So yang lain tu semua, kalau dah beli satu JE kali 10, mesti dia promote. Inilah butang promote ni, butang promote ni dia kena tekan, barulah orang tu akan jadi introducer. Kalau dia tak tekan ni, dia tak dapat. Okay. Macam tu. Contoh. Ini saya memang sebenarnya, saya tak tekan lagi ni sebab saya nak tunjuk contoh. Okay. Okay. Itu contoh. Contoh untuk jadi introducer kena tekan promote yang tadi tu. Orang lain tak boleh tekan tau. Dealer saja boleh tekan. Kalau contoh katalah saya ni baru masuk, yang promote saya ni, yang kawan saya katalah si Fatimah yang promote Siti nak jadi introducer. Tapi si Fatimah pun masih introducer. Walaupun Fatimah yang bawa Siti, Fatimah tak boleh promote Siti sebab Fatimah masih lagi introducer. Atas kepada Fatimah, siapa? Mungkin Aminah. Aminah tu dealer. Okey, Aminah yang kena promote Siti sebagai introducer. Sebab yang page yang tadi tu cuma terdapat di dalam homepage dealer sahaja. Okey? Faham Okey, baik. Okey. Prospek bagi tahu dia ada simpan 80K, tetapi duit simpanan itu juga dia akan gunakan untuk bayar bil sebab dia tidak kerja. Prospek bagi tahu dia ada simpanan 80K, okey. Tetapi duit simpanan itu juga dia akan gunakan untuk bayar bil sebab dia tiada kerja, tetapi dia tidak kerja tetap. Okey, so bagaimana nak approach dia untuk register QM? Dia pun tahu tentang QM, cuma dia rasa risiko untuk simpan duit tadi. Okey, macam ni puan. Puan atau cik, okey. Yang pertama, kita tidak boleh insist orang untuk join QM. Kita tidak boleh paksa dia. Sebab salah, kita tak boleh paksa orang. Dan kita tak boleh, kalau kita dah cerita dekat dia, dia tak nak juga, so biarkan dia. Mungkin dia tak, belum, orang cakap apa, belum terbuka hati lah, belum dapat hidayah lah, macam tu kan. Maksudnya macam ni, kita kena cerita kat dia, apakah benefit yang dia dapat. Kalau saya punya pengalaman, saya akan cerita apa benefit dia dapat. Apa benefit dia dapat? Kalau dengan 80,000 ni,
Kalau dia simpan dengan QM, contoh sebab dia tak ada kerja tetap. So jangan masukkan dia kat dalam GAE. Sebab dia nak guna 80,000 tu. Cuba masukkan dia ke dalam GCA. So daripada 80,000 tu nanti dia akan dapat balik 85%. So bermaksud kalau 80,000 lebih kurang 80,000 dapat balik 85%, duit dia still ada lagi 68,000. Ataupun dia cakap, alamak banyak lah. 80,000 kan, lalas dapat 68,000, dah kurang dalam 12,000. Okey, tak apa. Jangan ambil 80,000, ambil 10,000 cukup. Ambil 10,000, cuba-cuba dulu. 10,000 bagi masuk GSA, so dia akan dapat balik dalam 8,500. So duit dia akan simpan dalam holding inventory dalam 1,500. Maknanya dia dapat balik 8,500, campur dengan lagi 70,000. So dia still ada lagi 8,500 campur dengan 70,000 kan. Duit dia still lagi 78,500. Dia still nampak duit dia banyak. Okay. Bagi dia cuba dulu 10,000, ataupun kalau susah sangat lah, bagilah dia cuba 1,000 dululah. Kan. Bagi dia cuba. Orang ni dia akan rasa takut sebab dia tidak ada income, dia tidak ada pekerjaan yang tetap, dia takut. Memang semua orang akan takut. Jadi bagi dia cuba dulu, sikit pun tak apa. Tapi apabila satu ketika, tapi tuan ataupun puan kena alert lah. Bila satu ketika harga emas dah naik, kena bagi tahu dengan dia, cik, harga emas dah naik ni, cik dah untung ni. Pada masa tu dia akan cakap, alamak rugilah, hari tu aku tak letak 80,000, aku letak 1,000 saja. Macam tu. Selalu orang macam tu. So orang macam ni, cik dan puan kena selalu damping, repo dengan dia dan tunjuk dia punya bukti. Okay? Tapi jangan insist dia, jangan paksa dia. Biarkan dia dulu. Okay? Tapi kita tunjuk kita punya hasil. Okay, baik. Next, saya tengok ya. Berapa sale untuk jadi DD? Sales untuk jadi DD 150,000. Okay? Dekat sini untuk jadi DD 150,000. Dealer nak jadi dealer developer kena ada 1, 2, 3, 4, 5 orang dealer. Dealer ni sales berapa? Dealer 30 kali 5 jadi 150K. Okay? Itu. Okay. Sekiranya anak dah cukup 18 tahun, adakah kena daftar semula atau automatic register? Sekejap, saya tak berani jawab lah cik, sebab saya tak berani jawab benda ni. Saya tak ada pengalaman, nanti saya akan refer balik dan saya akan maklumkan balik. Ingat saya minggu depan, saya akan maklumkan balik. Saya take note yang ni, kalau dia register sebelum umur 18, dah cukup 18, dekat auto register, saya akan refer balik. Saya akan update balik. Okay. Ada lagi tak tuan-tuan nak bertanya saya tentang affiliate? Okay tuan-tuan saya nak cerita sikit bagaimana QM ni dapat buat duit. Kalau buat GCA, bila harga emas tinggi kita boleh terminate ke? Ya betul. Bila kita buat GCA, harga emas kita tinggi, memanglah kita boleh terminate sebab kita dah dapat untung. Okay? Tapi kita kena campur dengan kita punya 7% tu, spread. Okay? Tuan-tuan bayangkan ni saya nak tunjuk calculation secara mudah. Kalau tuan-tuan jadi dealer, okay, saya suka tuan-tuan jadi dealer tau, sebab komisen dia banyak. Tuan-tuan beli pun dapat duit. Kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan punya sendiri pun tuan-tuan dapat 7%. Kalau orang beli di bawah tuan-tuan pun dapat 7%. Okay? Tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan dealer, lepas tu you sebagai dealer, lepas tu ada pula orang yang beli, katalah seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. 6 orang ni dia beli 1 GAE kali 10. Ni pun sama, ni pun sama, ni pun sama, ni pun sama, ni pun sama. 6 orang. Sebab dia kata, oh hari tu dah beli dah untung. Aku pun nak beli. Okey, nak beli tak apalah, 6 orang beli. 1 unit GAE kali 10 bersamaan dengan 250 USD. Kali dengan 6 orang. Berapa tuan-tuan? Berapa? 250 kali dengan 6
So kita ada dalam 1,500 USD. Berapa commission kita? Kali dengan 7%. Berapa kita dapat? 7%. Iaitu kita dapat 105 USD. Berapa foreign exchange? Foreign exchange kita katalah 4.6 sekarang contoh. Kalau lah kata 4.6 sekarang ni, okay, foreign exchange 4.6, berapa kita dapat? 105 kali dengan 4.6, kita akan dapat RM483. Senang-senang je masuk akaun kita. 6 orang je kawan kita beli. Okay. Okay, katalah sekarang ni you dah jadi dealer kan. Ada seorang kawan ni, dia baru berhenti kerja ataupun dia baru dapat bonus. Dia cakap, Siti, katalah Siti dealer. Siti, hari tu I dengar kan you dapat banyak kan untung. Betul, untung banyak. I pun nak jadi dealer dah. Okay, tak apa. Yang nak jadi dealer ni dia katalah Aminah. Okay. Aminah, you kena beli satu saja GAE kali 10. You kena buka 5 kaki di bawah dan kita dump in dekat katalah mak you sekejap letak 30k. Aminah akan jadi dealer. Okay. Okay. Katalah seorang ni saya nak jadi dealer tapi saya ada tak cukup 30k. Saya ada 20k saja. Okay, tak apa. Si Fatimah ada 20k. Yang ni tuan-tuan akan bila dia jadi dealer, tuan-tuan juga overring 1%. Tapi kalau yang ni Fatimah ni introducer, tuan dealer dia introducer, Fatimah nak beli 20k, okey, tuan-tuan akan dapat 20k. Katalah 20k tu bersamaan dengan berapa USD. Tak payah cakap 20k lah. Kata dia nak beli sebab nanti dia nak buat pengiraan dalam USD kan. Okey, saya bagi contoh. Dia nak beli katalah 20 unit. 20 unit kali dengan 250 USD. Bersamaan dengan 20 unit kali dengan 250 USD bersamaan dengan 5,000 USD. 5,000 USD kali dengan 7%. Bersamaan dengan kali dengan 7% bersamaan dengan 350 USD kali dengan foreign exchange katalah 4.6 bersamaan dengan 1,610. Ini commission tuan-tuan RM. Untung tak? Ini baru, kalau lah tuan-tuan dah jadi dealer kan, orang lain pun pernah dengar. Beberapa hari yang lepas saya ada 4 orang saya register jadi dealer. Tuan-tuan bayangkan, kalau lah seorang kita dapat, ini baru dia 20 unit. Kalau 30 unit, seorang jadi dealer 30 unit. 30 unit kali dengan 250 bersamaan dengan berapa? 30 unit kali dengan 250 USD, dia ada 7,500 USD kali dengan 4.6 kali dengan 7% bersamaan dengan 7,500 kali dengan 7% bersamaan dengan 525 USD kali dengan foreign exchange 4.6. Okay, seorang tu kita boleh dapat dalam 2,415 RM. Ini untuk satu orang. Kalau 4 orang, bermaksud 2,415 kali dengan 4 orang. Okay, RM9,660. Satu malam boleh dapat RM9,660. Contoh. Okay. Sebab kita, tuan-tuan, saya bagi ni sikit lah. Emas ni, dia tak pernah turun nilai. Okay, tuan-tuan. Dia dalam 1 tahun, mungkin dia tidak ada kenaikan. Tapi kalau orang tu, dia punya fokus dia adalah untuk menyimpan. It might be 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Untuk long term, of course, dia akan
mendatangkan hasil, tuan-tuan. Apabila dia mendatangkan hasil, tuan-tuan kena educate kita punya klien, kau simpanlah. Kalau kau simpan kat dalam, contoh kat tempat mana pun kau baru bagi 3%, baru bagi 5%. Tapi emas ni, kalau kita tengok last 5 years, dia punya increment last 5 years, 1 tahun, average dia 14%. Okay, kita tak payahlah cakap 14, kita cakap 10% cukup. 10%, siapa nak bagi kat kita kita punya profit sharing 10% setahun? Tak ada kan? Okay, kalaulah orang tu dia kata okey lah, contoh cakap dia ada simpan kat satu tempat A lah. Dia keluarkan tempat A, dia masuk kat dalam emas dengan syarat dia memang nak menyimpan lah dalam jangka masa yang lama. Katalah setahun, 2 tahun kan. Kalau 2 tahun, kalau 1 tahun naik 10%, tak payah cakap 10 lah, cakap naik 5% cukup. Setahun naik 5%, 2 tahun naik 10%, 3 tahun naik 15%. Berapa yang dia simpan, berapa yang dia dapat keuntungan. Nampak tak? So, orang yang ada duit kat tempat lain tu, dia kalau nampak benda ni, sebenarnya tuan-tuan memang sangat proven. Saya ada banyak bukti-bukti kenaikan dan keuntungan. Saya punya customer tuan-tuan, saya masuk bulan Jun. Bulan berapa Mei, Jun. Hujung bulan lah. Kita kata Jun, saya masuk Julai lah kata. Saya masuk bulan Jun. 28 Julai, kita kata Julai lah senang kira. Saya masuk bulan 7. Okay. Lepas tu, saya pun masa tu bulan 7, bulan 8 tu saya macam bodoh-bodoh lagi lah, tak pandai kan. Bulan 9 saya dah start buat sales. Bulan 10, bulan 11, okay. Bulan 12, bulan 1, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Okay. Bulan 9, bulan 10 kata silap saya terminate. Bulan 3 saya terminate. Dalam masa 1, 2, 3, 4, 5 bulan 9 bulan 9 tu baru masuk. Dalam bulan 10, bulan 11, bulan 12, 1, 4, 5, 6. Okey. Dalam masa 6 bulan saya masuk jadi dealer katalah 40,000. Tahu saya punya profit saya berapa? Profit saya 26K. Modal saya 40,000, saya punya profit 26K. Bila saya campur balik 40,000 campur dengan 26K, jadi 66K dah duit saya dalam masa 6 bulan tuan-tuan. Okay. Yang ni nanti saya akan tunjuk lah. Kalau saya ada masa nanti, satu ketika saya akan tunjuk saya punya proven yang mana dalam masa 6 bulan saya boleh buat 26K. Dalam masa 6 bulan itu pun modal saya 40,000 je. Kalau modal banyak, modal 40,000 tu sebab ngam-ngam nak jadi dealer je kan. Kalau lah kata saya modal banyak, tuan-tuan bayangkan, kalau modal saya 80,000, takkah saya punya keuntungan 52K? Berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Nanti saya calculate. Kalau dia dapat 26,000, saya bahagi dengan 40,000, saya kali dengan 100. 65% tuan-tuan. Keuntungan saya dalam masa 6 bulan. Mana siapa nak bagi? Okey, macam sekarang. Sekarang ni tuan-tuan tengok harga emas Sekejap, saya nak stop kat sini. Okey. Contoh kat sini. Kat sini saya bagi contoh satu. Tuan-tuan tengok kalaulah pada 3 April saya beli pada harga sekarang, saya jual, alamak. Sorry. Dia dah duplicate banyak benda pula. Saya padam balik satu-satu. Katalah sekarang ni saya beli pada 3 April ni, saya beli pada harga 1947, saya jual pada 13 April. 13 April harga dia pernah touch sampai sini. Tuan-tuan nampak tak? Okey, saya nak tunjuk sikit Sekejap.
Tuan nampak tak kat sini? Kenaikan dia berapa persen? 5% kan? 5.08. Kita kalau beli JEE kali 10, kita spread dia 3% saja. Jadi kalau dia naik 5.08, kita tolak 3%, bermaksud dia ada lagi 2.08. Sebab kita JEE kali 10, so kita kena kali dengan 10. 5 tolak 3 tinggal 2. 2 kali 10, 20% kenaikan. Berapa lama? 3 Mac, ni berapa? 13 April. Sorry ya. 3 April, 13 April. Nampak tak? 3 April, kat sini 3 April, kat sini saya beli 3 April. Okay, kat sini saya jual 13 April. Berapa lama? 10 hari tuan-tuan. Berapa untung? 20% untung. Ini bukan saya buat. Ini adalah harga market dunia. Untung ke tak untung? Untung. Sangat-sangat untung. Okay? Sebab tu, kalaulah kata kita ni cakap, kalau kita sendiri, kalau GCA bila beli emas harga tinggi, kita boleh terminate ke boleh dengar. Apa kelebihan jadi dealer? Of course lah kelebihan jadi dealer, komisen kita tinggi. Komisen kita 7%. Okay? So tuan-tuan, sebab tu kalaulah kata orang tak faham, kita jangan terus pangkah dia. Sebab benda ni dia mungkin orang cakap apa, dia tak nampak lagi. Okay, dia tak nampak lagi. Mungkin dia tak ada, mungkin kita sendiri tak pernah tunjuk dekat dia apa kelebihan ni, apa yang kita dapat, berapa benefit kita dapat, dan dia tak pernah merasai. Jangan salahkan dia lagi, biar dulu. Kita akan sentiasa berhubung dengan dia. Okay, kita sentiasa educate, kita dalam grup kita sentiasa lah bagi info-info kan tentang emas dunia semua. Satu ketika, satu masa dia mesti macam teringin. Kadang-kadang kan kita jangan macam, kita bila orang tak nak beli, kita cakap, rugilah tak, dia tak faham sebenarnya. Kita dulu pun mula nak beli pun, saya dulu mula-mula nak masuk pun, saya macam fikir 20 kali nak masuk kan, muda lah emas ni kan, macam tu. Saya orang insurans. Jangan, biarkan, bagi masa dengan dia. Yang penting kita ada hubungan yang baik. Kadang-kadang, tuan-tuan kena ingat pengalaman saya, orang beli barang dengan kita ataupun orang beli apa yang kita jual bukan sebab barang tu, tapi disebabkan oleh kita. Okey, kadang-kadang dia beli apa yang kita jual tu bukan sebab barang tu tau, tapi sebab dia suka kita, dia beli. Sebab dia kata, I sukalah beli barang dengan you sebab you senang nak ni. Sukalah buat berhubung dengan you sebab you senang bagi guide, you senang tolong. Macam tu, disebabkan oleh kita. So, tuan-tuan, kita kena jagalah kita punya appearance kita. Okay, kita punya hubungan dengan klien. Okay, tuan-tuan, dah 11.30. Okay, dah 11.30. Dan saya pun rasa macam minta maaf lah, tadi memang saya rushing sebab tadi saya ke Alustar dah pukul 4 lepas Jumaat tadi so, sampai Alustar dah lewat, balik pun saya dah on the way. Saya minta maaf sangat-sangat. Okay.